urus duit gaji. Yang pertama adalah 30% untuk simpanan, pelaburan dan pelindungan. Jadi sebelum ni ada yang kata simpanan adalah 10%. Selebihnya adalah pelaburan dan juga pelindungan. Jadi kita nak ambil teori, saya lebih fokus kepada teori 30% inilah sebab agak banyak sebenarnya kalau kita nak masukkan simpanan tu. Kalau kita nak cerita tentang simpanan, orang akan tanya pula pelaburan macam mana, pelindungan macam mana. So hari ni kita fokus kepada formula urus duit gaji, iaitu formula 30-10. Okay, so next adalah 30%. Kita akan 30% kita dah allocate duit itu untuk hutang kereta, hutang rumah. Okay, so the next 30% adalah perbelanjaan lain seperti makan, minum, nafkah, bil serta minyak kereta. And last sekali 10% adalah bajet perbelanjaan sosial iaitu sedekah, zakat, cukai dan juga hadiah. Jadi ini adalah formula urus gaji, formula 30-10. Okay, so next kita akan pergi kepada apa yang kita akan masukkan dalam 30%. 30% ni bukan saja emas, okay? Bukan saja emas, ada pelaburan lain juga. Tapi hari ni kita akan fokus kepada emas lah sebab masing-masing dah kenal KDBSP, mungkin ada yang kenal ASB dah, mungkin ada yang kenal takaful kan. So hari ni kita fokus kepada emas sahaja. Sebab yang lain tu rasanya korang boleh dapatkan information tentang instrumen lain daripada ejen yang sah. Okay, kalau hari ni saya fokus kepada emas sahaja. Okay, tu tengok emas tu dah ada duduk dekat situ. Dan ni adalah emas yang seterusnya. Okay, so next kita akan go through apakah itu dana kecemasan. Okay, dana kecemasan ni adalah simpanan yang boleh digunakan oleh individu, oleh kita sendiri, dan kecemasan yang tidak dijangka seperti perbelanjaan perubatan, pembaikan dan penggantian perkakas rumah. So perkara dana kecemasan ni adalah something yang kita tak boleh expect lah. Kita tak boleh kita tak ada orang boleh garanti dia tak perlu semua ni. Okay? Kita tak tahu bilakah kereta kita akan rosak. Kita takkan tahu kalau tak bocor, ataupun kita takkan tahu bila kita perlu duit untuk bantu mak bapak. So kita takkan pernah tahu ada duit ekstra yang mungkin mereka perlukan dan kita kena keluarkan. Okay, so dekat sini kita boleh tengok berapa banyak yang kita perlu simpan untuk dana kecemasan. Okay, yang pertama adalah kita kena simpan 6 hingga 12 bulan gaji. Simpanan 6 hingga 12 bulan gaji. Jadi maksudnya kalau anda gaji anda adalah RM3,000, so 3 kali 6 anda perlu ada sekurang-kurangnya RM18,000 dalam bentuk simpanan. Okay, setelah anda bekerja at least 3 tahun, anda mesti dah ada RM18,000 kalau gaji anda RM3,000 sebulan. Okay, 3 kali 6 adalah 18. Okay, yang kedua, apakah ciri-ciri dana kecemasan adalah dia tak terlalu mudah dan tak terlalu susah untuk dikeluarkan. Okay, so kalau kita melihat contoh macam KDBSP. KDBSP KDBSP susah untuk dikeluarkan. Senang masuk tapi susah untuk dikeluarkan. Jadi dana kecemasan dalam bentuk simpanan KDBSP mungkin kurang sesuai untuk dijadikan dana kecemasan. Okay, seterusnya adalah senang dicairkan. Jadi dana kecemasan dia mesti mudah untuk kita jadikan dia duit balik ataupun kita boleh gunakan dia untuk dipajak. Contohlah yang susah, okay. Contohlah kalau anda ada hartanah, mungkin ada hartanah besar. Ada orang kata hartanah ni okay nanti boleh jual in case perlu ada duit kan. So ada pendapat kata boleh, ada pendapat kata mungkin susah. Okay, sebab apa? Kalau kita tengok dekat hartanah kan, kalau rumah kita tak boleh jual rumah. Contohlah kita tak boleh jual tandas sahaja ataupun kita tak boleh jual carport sahaja kan, tak boleh. So kita kena jual the whole rumah. Hartanah pun kita tak boleh jual sekaki saja. Kita kena jual semua bidang tanah tu lah untuk dicairkan. Itu pun tak senang lah nak jual tanah. Ada macam-macam lagi prosedur yang diperlukan. Okay, yang keempat adalah aset fizikal yang mudah diakses. Contohnya macam emas ni, kita boleh pegang dan kita boleh jual bila-bila kita perlukan. Okay, ni tabung lah, janganlah percaya pula. Nanti korang terkejut tengok saya bawa emas kilo, ni adalah tabung. Okay, so
pastikan dana kecemasan kita diasingkan dan disimpan dalam bentuk emas sebabnya memenuhi keempat kriteria simpanan emas yang relevan, yang ideal. Yang ideal lah, yang sesuai maksudnya. Okey, so itu adalah kita boleh tengok simpanan emas dalam bentuk dana kecemasan. Okey. Ada yang kata, oh letaklah dalam cash, tak apa, letak dalam bank 18,000 tu. Siapa boleh jamin 18,000 tu selamat? Adakah anda boleh jamin ianya berkekalan 18,000 untuk 2 tahun akan datang? Kalau anda yakin, maka saya ucapkan tahniah sebab anda adalah seorang yang cermat dalam membuat simpan kira duit. Tetapi yang kedua adalah anda berhadapan, kita semua, bukan anda, kita semua berhadapan dengan risiko. Risiko yang pertama adalah risiko pertama adalah duit tu mudah dikeluarkan lah. Kita pergi belanja, kita pergi shopping dan sebagainya. Kita hampir terlupa itu adalah dana kecemasan. Yang kedua adalah perkara ni tuan-puan, iaitu unauthorized transaction. Maksudnya kita mungkin bijak menyimpan tetapi ada pihak yang lebih bijak dengan membuat unauthorized transaction terhadap duit kita. Jadi nak katanya kita mungkin boleh jaga duit kita tetapi bank ataupun saya tak kata bank ni lah, bank XYZ ke apa-apa kan, dia mungkin tak, dari sudut keselamatan dia mungkin tak terlalu ni lah, tak terlalu kuat. Tapi saya tak kata bank macam tu. Kita just nak bagi kesedaran yang duit cash banyak-banyak janganlah letak dalam sektor perbankan lah. Okey. Alright, so itu adalah sebab kenapa kita kena asingkan duit kita dalam dana kecemasan kita, okey, dalam bentuk emas. So emas dia ada 4 kriteria ini, 6 hingga 12 bulan gaji, ianya senang untuk dicairkan, tak terlalu mudah dan tak terlalu susah untuk dikeluarkan dan merupakan aset fizikal yang mudah diakses. Okey. So next saya akan share screen kepada semua yang berada di StreamYard ataupun yang juga berada di Facebook. Saya akan kongsikan macam mana anda nak buat simpanan emas bermula 100. 100 ni bolehkah simpan emas banyak-banyak macam ni? Ni 100 lah. Ni bukan 100, ni adalah 300. Kita mula saving. Tekniknya adalah 1 gram 1 bulan. Okey, so saya akan buka dahulu yang disebut sebagai Public Gold website. So di Public Gold website kita boleh nampak dekat sini, ini adalah harga emas semasa. Okey, 283 equals to 1 gram. Kalau anda menyimpan RM100, anda akan dapat 0.3534 gram. Jadi itulah maksud dia. 100 ni maksudnya kita boleh simpan 0.3534. Jadi kalau anda simpan lagi RM100 next month, anda akan dapat 0.36. Okay, next month simpan lagi dapatlah 1 gram. Okay, so yang berada di TikTok bolehlah bantu saya untuk tap screen. Okay, tak susah pun. Ni klik ni. Klik. Ada tiga orang ni. Bolehlah tolong saya untuk tap screen untuk share live ni kan. Okay, share. Klik je butang share, copy link dan share sahaja. Okay. Okay, share sahaja. Okay, so ada lagi ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian malam ini. Okay. Okay, jom saya share dekat grup sahabat lah. Okay, ada lagi tak yang belum lagi share? Okay. So yang ni adalah 1 gram 1 month. Okay, 1 gram 1 month. Okay. So dekat sini lah kita boleh buat pembelian dan kalau anda nak dapatkan akses secara percuma di akaun Public Gold Malaysia, anda hanya perlu daftar dan klik link di bio. So untuk yang berada di TikTok, anda hanya perlu klik link di bio. Okay, yang berada di Facebook, anda hanya masuk dalam Telegram saya ataupun hanya klik pada profil saya dan anda boleh nampak link untuk membuat pendaftaran secara percuma. Okay, so kita katakan percuma maksudnya anda simpan 100 ni. Okay, anda simpan 100 tapi 0.3534 ni adalah gram emas anda. So saya tak ambil apa-apa pun. Bila anda daftar RM100,
bermula RM100, anda akan dapat 0.3534 gram. Okay, so next saya akan login. Dan dekat sini, saya nak tutup dulu lah password dia. Saya rasa di Facebook tu tak nampak jugalah. Okay, so saya akan klik pada My GAP. Okay, di bahagian My GAP. So dekat sinilah anda boleh nampak, ini adalah dashboard simpan emas anda. Maksudnya di sini, okay, ini adalah, sekejap saya nak tutup, stop sharing screen. Saya akan present screen lain. Okay, maaf ya. Jadi dekat sini anda boleh nampak. Tadi tak nampak ya. Okay. So saya akan masuk balik. So website, akses ke website ni. Okay, anda hanya klik pada My GAP dan daftar adalah secara percuma. So dekat sini anda hanya klik pada butang buy. Okay, dekat sini anda boleh klik pada FPX dan bila anda klik pada next. Okay, dekat sini nampak gold. Dan dekat sini kita boleh tengok MYR, boleh letaklah RM100 ke. So kalau letak RM100, dia akan keluar 0.3534. Jadi kalau anda letakkan RM200, dia akan keluar 0.7067 gram. Okay. So bila anda setuju, anda klik pada agree and understand dan klik pada place order. Ataupun kalau anda nak beli silver, klik pada butang silver. Okay, dan dekat sini anda boleh letak bajet lah. So let's say ada bajet 376, so anda akan dapat 100 gram silver. Okay, so kalau anda ada bajet dalam ikutlah 2000 kan, so akan dapatlah 531 gram silver. Okay, so dekat sini lah kita boleh tengok macam mana kita nak buat pembelian menggunakan akaun GAP. So anda buatlah simpanan dan ini akan menjadi tabungan. Dia bukanlah macam beli sekali dan terus dapat. This one is actually anda sedang membuat tabung. So kita susah nak menabung. Susah betul. Saya pun menghadapi situasi yang sama. Bukan senang nak menabung. Bila nampak duit memang dia keluar macam air. So saya pun rasa macam sampai bila lah saya nak biarkan duit saya macam ni kan. So kalau korang rasa macam tak ada online banking, anda boleh buat secara bank in, ataupun kalau anda rasa macam tak larat lah nak ingat setiap bulan nak beli ni, anda hanya klik pada auto debit. So senang saja sebenarnya. Okay. Right. Okay, so begitulah caranya kalau anda nak buat simpanan emas. Rasanya sangat mudah dan tak susah pun. Tak susah pun. Okay, yang susahnya adalah diri kita sendirilah. Dan yang susahnya adalah nak menyimpan. Tapi nak buat simpanan ni adalah sebenarnya sangat mudah. Okay, so dekat sini anda boleh lihat design-design yang ada. Tapi sebelum tu saya akan tutup dulu skrin ni. Okay, saya akan stop sharing. Okay, dan saya akan buka slide baru, which is slide urus gaji dengan emas. So yang berada di Facebook, yang berada di TikTok, korang akan tunggu sebentar lah sebab saya nak buka another new screen. Okay. Okay, so next kita akan pergi kepada isunya adalah bukanlah tak ada duit, tapi sebenarnya kita terlalu banyak duit sampai tak tahu nak buat allocation macam mana. Okay, so saya akan kongsikan kepada semua macam mana kita nak sekejap saya nak go to the next slide. Okay, so the next adalah emas, ciri-ciri emas yang mudah dicairkan. Jadi kalau anda ada physical gold bar macam ni, okay, gold bar ataupun ada dinar macam ni, anytime anda nak jual boleh. So as long as ni adalah anda dah ada dalam tangan, anda boleh jual ataupun boleh dipajak. So ini adalah kelebihan emas berbanding aset perbankan yang lain. Okay, so kalau macam aset lain, let's say for example tadi KWSP susah untuk dikeluarkan, dia kena ada syarat dia sangat ketat. Tapi kalau emas anda boleh jual ataupun boleh dipajak. Okay, macam ni. Okay, yang ni saya akan display kepada anda. Ini adalah item 1 gram. So dalam ni sebenarnya ada 12 keping. Maksudnya dalam ni kita ada simpan 1 gram 1 month. Okay, 1 gram 1 month.
Okay, dekat sini kita ada 1 gram. Every month saya simpan. So, sedar tak sedar dah ada 12 gram. So, maksudnya ini adalah satu simpanan yang sangat berkesan. Okay, sangat berkesan dan memudahkan semua orang lah. Kali-kali kalau kita rasa macam nak simpan dalam bank pun susah, asyik bocor saja, anda hanya asingkan duit menjadi simpanan emas macam ni. Okay? Right, so anda boleh flip through dekat mana yang anda suka nak simpan. So, macam saya kata tadi, okay, emas dia akan menutup rasa kita nak belanja. Sebab memang fitrah kita lah, nampak duit banyak, kita akan rasa nak belanja. So, itulah perkara yang normal. Itulah perkara normal dan kita rasa nak salahkan diri tu mungkin susah. Tapi, mungkin kita rasa nak salahkan diri tapi akhirnya memang salah kita sendiri. Okay? So, kalau anda rasa macam tak nak salahkan diri, baik anda buat tindakan untuk buat simpanan emas bermula selunas 100. Okay, so saya rasa sampai di sini sahaja perkongsian saya malam ini. Jumpa lagi di live akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.